Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 Mac 2021 bersama saya Fizah Munirah Maharap. Tumpuan berita malam. Kerajaan Sarawak akan memperkenalkan dasar baharu terhadap penambahbaikan spesifikasi dan komponen infrastruktur asas di dalam skim penempatan semula SPS dan skim pembesaran kampung SPK. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, dasar baru ini membolehkan rumah-rumah yang terlibat dalam kedua-dua skim tersebut lebih tersusun dan mempunyai kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Mana-mana skim penempatan semula, skim pembesaran kampung yang saya sudah mengungkapkan beberapa tempat. Dan untuk yang baru, kita tambah lagi spesifikasinya, tambah baik lagi spesifikasinya. Jadi jalan-jalan raya harus berturap, parit, bersimen, diadakan elektrisiti, bekalan air, dan kita tembok. Jadi kosnya secara purata untuk satu lot secara purata dalam 100 lebih ribu satu lot. Itu semua ditanggung oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian lesen penduduk sementara tol dan cek pampasan tanah serta perasmian pejabat Jabatan Tanah dan Survey bahagian Limbang Cawangan Lawas pada Isnin. Dalam majlis itu, seramai 18 orang menerima cek pampasan berjumlah RM686,225 selepas pengambilan tanah mereka bagi projek pembinaan jalan raya dari Kampung Punang ke Sungai Bangat. Jalan raya bertaraf R1 sejauh 2.5 km itu telah mula dibina oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dengan kos sebanyak RM7.8 juta. Bercakap dalam sidang media, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 turut mengulas mengenai perasmian pejabat cawangan baru Jabatan Tanah dan Survey Lawas. Tidak semua masyarakat kita ini akses kepada online ni, walaupun Jabatan Tanah dan Survey sudah meningkatkan segi perkhidmatan termasuk secara online, dan kita harus menerima hakikat bahawa tidak semua masyarakat kita yang akses to this online punya pengurusan secara online ini. Jadi sebab itu saya minta di Jabatan Tanah dan Survey Limbang diadakan pejabat di sini sebagai cawangan. Ini telah pun dapat direalisasikan, syukur alhamdulillah ya. Dan ini akan disokong oleh 2, 3, 4 kaki tangan daripada Jabatan Tanah dan Survey. Dan pejabat ini boleh digunakan untuk apa jua urusan yang berkaitan dengan urusan tanah ini. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kolaborasi di antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan di bawah Perikatan Nasional selepas setahun mentadbir, Datuk Ahmad Awang Tengah menjelaskan kerajaan negeri mempunyai persefahaman dan kerjasama yang begitu baik dengan Kerajaan Pusat dalam meneruskan agenda pembangunan di negeri ini. Kita juga amat bersyukur ya, mana-mana perkara yang perlu kita bincangkan berhubung kait dengan kepentingan dan hak kita, ianya juga telah pun dibawa kepada meja perundingan dengan secara yang baik dan untuk mencapai persefahaman untuk kita melihat apa juga kepentingan yang ada pada kita, baik yang terhakis secara sengaja atau tak sengaja, seperti apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, termaktub dalam MA 63 itu
telah pun dibincangkan dengan baik dan beberapa perimeter yang telah pun kita capai dan ini komitmen kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berita seterusnya. Satu lagi kejayaan bersejarah dilakar Sarawak apabila menjadi negeri pertama di Malaysia memiliki bas awam percuma yang beroperasi dengan menggunakan tenaga elektrik. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebanyak 4 unit bas elektrik tersebut akan mula beroperasi esok 3 Mac 2021 bermula dari Dewan Undangan Negeri Sarawak DUN ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Dengan kemudahan 4 buah bas yang akan beroperasi besok hari permulaannya, flying around Kuching, dan akan singgah ke tempat-tempat yang menarik di Kuching sehingga ke Taman Semenggoh di Semenggoh National Park untuk siapa-siapa yang berminat untuk melihat kehidupan liar yang terdapat di sana. Bercakap dalam sidang media selepas majlis pelancaran bas bandar elektrik IBAS di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa, Menteri Belia dan Sukan itu berkata, perkhidmatan bas elektrik tersebut adalah selari dengan dasar kerajaan negeri untuk memfokuskan kepada pembangunan lestari. Tambahnya, ia juga merupakan usaha kerajaan negeri untuk memberi keselesaan kepada para pengguna, sama ada orang tempatan maupun pelancong, supaya mereka boleh pergi ke tempat-tempat menarik di sini selain memastikan persekitaran sentiasa bersih kerana bas tersebut menggunakan tenaga elektrik. Jadi ini adalah usaha kerajaan negeri Sarawak untuk memberi keselesaan kepada pengguna-pengguna yang terdapat di Sarawak dan juga untuk pengunjung-pengunjung supaya mereka boleh pergi ke tempat-tempat yang menarik, tidak perlu membayar. This is the way forward, the way I see it. Dan selain daripada itu, usaha kerajaan negeri untuk memastikan environment ataupun udara kita sentiasa bersih, kerana bas-bas ini adalah bas-bas yang menggunakan sumber energi elektrik. Sementara itu, Pengarah Urusan Hands Pacific Sendirian Berhad, Henry Lau, memberitahu bas elektrik baru tersebut mempunyai ketahanan bateri yang agak berbeza dan lebih maju berbanding yang digunakan bas elektrik biasa. Jelas beliau, bas tersebut dipertingkatkan dengan sistem penyejukan pada bateri bagi memanjangkan jangka hayat bateri di mana ia boleh digunakan selama 5 hingga 10 tahun sebelum dikitar semula. Pelbagai kemudahan turut disediakan dalam bas tersebut seperti sistem automasi pengumuman hentian bas, kaunter video penumpang, sistem kawalan penyiaran kandungan tepat masa, kemudahan kerusi roda, Wi-Fi percuma, kamera CCTV dan ruangan khusus tempat letak basikal lipat. Selanjutnya, Program Agriculture Facilitation Fund AFF yang mula diagihkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota sejak 2019 dijangka akan diteruskan pada tahun ini. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM361,000 pada tahun 2019 dan RM371,000 pada tahun 2020 untuk membantu pengusaha industri kecil dan sederhana IKS. Mereka yang terlibat dalam agromakanan ini adalah mereka yang mengusahakan industri kecil dan sederhana IKS. Jadi dana ini apa yang kita bantu adalah dalam bentuk input, bukan dalam bentuk tunai. Input seperti mesin-mesin peralatan yang diperlukan, dan ada kalanya juga kita membuat rumah tempat mereka mengusahakan IKS mereka inilah. Jadi saya percaya dana ini akan memberi manfaat yang banyaklah kepada pengusaha-pengusaha ini.
lebih-lebih lagi pada masa kita menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas penyerahan insentif pertanian di bawah program AFF di Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Limbang pada Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menambah, terdapat seramai 22 penerima insentif pertanian AFF untuk tahun 2019 manakala seramai 23 penerima bagi tahun 2020 dengan kebanyakannya adalah wanita. Beralih dengan laporan di Betong. Penduduk kampung Supa dan Medang kini boleh menikmati kemudahan jalan raya yang lebih baik dengan siapnya projek pembinaan jalan raya yang menghubungkan kedua kampung itu dengan menelan kos sebanyak 6 juta ringgit. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, peruntukan projek tersebut daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di bawah projek rakyat. Katanya satu lagi jalan yang turut disumbangkan oleh Ketua Menteri di Kampung Buda dengan jumlah peruntukan sebanyak 5.5 juta ringgit. Alhamdulillah saya secara peribadinya ucapkan terima kasih kepada YBCM kita kerana sangat prihatin dengan permohonan kita lah bila kita perlukan dana untuk pembangunan. Sebab jalan tu ada jalan utama untuk masuk kampung dan sekarang dah siap. Dan masa yang sama juga satu lagi projek rakyat yang diuruskan adalah projek Kampung Budak dengan 5.5 juta. Semuanya itu ada tambahan daripada di bawah KPLB 500 itu lah, jadinya 6 juta juga lah. Beliau berkata demikian semasa mengadakan walkabout bersama JKR bahagian Betong bagi projek naik taraf Dewan Kampung Medang dan projek Jalan Lorong Kampung Medang pada Isnin. Projek Jalan Lorong tersebut menelan kos sebanyak RM150,000, manakala kos bagi naik taraf Dewan Kampung Medang berjumlah RM200,000. Terdahulu, Muhammad Razi mengadakan walkabout bersama kontraktor SEB bagi projek tabung, pemohon dan lewat alaf melalui permohonan penduduk Kampung Medang, Kampung Serabang, Kampung Tui, Kampung Manggut, Kampung Serembang dan Kampung Bungin. Katanya pelaksanaan projek alaf tersebut akan membolehkan kawasan di Dun Saribas memiliki segala kemudahan asas yang diperlukan. Beliau kemudiannya meninjau projek naik taraf Dewan SK Supa yang menelan kos sebanyak RM100,000. Manakala di Repok, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si, meneruskan inisiatifnya menyumbang beg sekolah di bawah program pembangunan Sasiah Pelajar 2021 untuk kawasan itu. Pada Isnin, beliau menyampaikan sumbangan 2021 beg sekolah kepada 4 buah sekolah iaitu seperti tertera. Sementara itu, beliau turut meninjau projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf kemudahan di SJK Kuang Chien yang telah menerima peruntukan sebanyak RM100,000. Beliau kemudian meninjau projek RTP yang menelan kos sebanyak RM100,000 untuk menaik taraf kemudahan dan pembinaan bangunan baru SJK Wahman. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.